Nawawi, wakil rakyat kawasan Batu Buruk, yang juga penolong Setiausaha Agung PAS Pusat. Akan saya Dr. Balachandran, pengerusi Dewan Himpunan Penyokong PAS, seluruh rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat semua peringkat, muslimin muslimat yang dimuliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur malam ini dapat sampai memenuhi undangan daripada rakan-rakan di sini untuk berkongsi sama beberapa maklumat dan perkembangan politik semasa, khususnya yang sedang hangat diperkatakan sekarang, tidak lain tidak bukan ialah mengenai Himpunan Aman Bersih yang sebentar tadi telah diulas dengan baik oleh Dr. Syed Azman. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pasukan keselamatan kerana 2-3 malam lepas saya sempat memenuhi undangan ceramah dari Pasir Putih. Polis keluarkan permit dengan syarat tak boleh bercakap bab bersih. Jadi sekurang-kurangnya malam ini boleh cakap. Dalam masa 2 minggu ni Malaysia jadi terkenal kerana himpunan aman yang sepatutnya berakhir dengan elok, iaitu memorandum tuntutan supaya pilihan raya di negara kita berjalan dengan adil, tertib dan bersih, dikemukakan untuk diperkenan terima oleh Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Kemudian selesai kita serahkan kepada istana, kita akan bersurai. Itu aja. Dalam tuntutan yang kita nak kemukakan kepada Kebawah Duli Tuanku, ada 8 perkara. Antaranya ialah daftar pemilih pilihan raya mesti bersih. Kita tahu orang hari mengundi, dia keluar dan mengundi, dan dia masuk balik kubur. Kita tak mahu begitu. Atau daftar pemilih terdapat beratus-ratus dalam satu kawasan, pemilih yang umurnya 100 tahun lebih. Ada yang 120 tahun, ada yang 130 tahun. Bilangannya pula beratus-ratus dalam satu kawasan parlimen. Maknanya daftar pemilih tidak bersih. Atau dalam daftar pemilih ada nama anggota tentera yang telah pun pencen 2 tahun, 3 tahun, tapi namanya masih lagi tersenarai sebagai pengundi pos. Bila kita tanya dengan SPR, kenapa tak keluarkan nama ini, sedangkan sipolan-sipolan dah tak jadi tentera lagi. SPR kata, tugas Kementerian Pertahanan lah beritahu kami bahawa sipolan-sipolan sudah pun pencen jadi askar. Macam-macam helah dan alasan yang diberikan. Sebab itu, apabila hal ini berlaku, akibatnya daftar pemilih itu menjadi tercemar. Bersih
meminta supaya perkara ini diatasi. Keputusan pilihan raya akan hanya jadi bersih kalau daftar pemilih itu bersih. Malangnya SPR berdegil. Dia tak dengar dan dia tak pedulikan bantahan kita. Apalagi yang kita tuntut? Kita minta supaya TV, surat khabar, jangan hanya siarkan maklumat sebelah pihak. RTM jangan hanya keluar gambar Najib, Muhyiddin, Syamuddin, Syarizal, Mansur. Keluarkanlah juga pandangan dan juga dasar-dasar parti daripada Pakatan Rakyat. Tuan Guru Haji Hadi, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Tan Sri Khalid, supaya pilihan raya itu memberi ruang kepada rakyat membuat keputusan setelah mendengar secara seimbang melalui perantaraan TV, surat khabar, radio. Yang berlaku sekarang, maklumat cuma sebelah pihak. Kita juga minta supaya proses undi pos dikaji semula. Di Turki misalnya, ada tentera, ada polis. Tentera mengundi, polis pun mengundi. Tapi mengundi ikut alamat kad pengenalan. Tak ada undi pos. Di Malaysia ada 27 kawasan parlimen. Yang belum pun pilihan raya bermula, kita kosong, Barisan Nasional dah 15,000. Contohnya Parlimen Setiawangsa Wilayah Persekutuan tahun 2008. Parti Keadilan lawan Barisan Nasional, Parlimen Setiawangsa. Calon Parti Keadilan Ibrahim Yaakob. Calon Barisan Nasional Datuk Zul Hasnan Muhammad Rafiq, bekas Menteri Wilayah. Kita kosong, dia dah 15,000 undi pos. Dalam daftar suku pertama tahun ini, undi pos di Parlimen Setiawangsa dah naik jadi 17,000. Tahun 99, Datuk Najib menang di Pekan dengan beza undi 200 undi saja. Lawan dengan PAS. Tahun 2004, dia buat persempadanan semula. Datuk Najib masukkan beberapa kem dari Kuantan masuk dalam kawasan Parlimen Pekan. Pilihan raya 2004, Datuk Najib menang 20,000. Undi pos lah yang memenangkan Datuk Najib. Sepatutnya dia jadi ahli parlimen pejabat pos. Dia tak boleh angkat sumpah dalam parlimen. Dia kena angkat sumpah di pejabat pos. Kawasan macam ini ada 27 kawasan. Sebab itulah kita tuntut daftar undi pos ini, sistemnya dikaji balik. Satu ketika dulu, undi pos berlangsung dalam kawasan kem. Kita minta polling agent kita dan counting agent kita dibenarkan masuk bagi memerhatikan proses pengundian. Tapi SPR kata, kawasan kem tentera, kawasan keselamatan, orang luar tak boleh masuk. Bukankah tak senonoh alasan itu? Cuma kebelakangan ini dibenarkan. Tapi undi pos masih lagi undi yang ragu. Bukan sedikit kita dengar saudara-saudara kita yang dah pencen askar. Sepanjang mereka berkhidmat dalam tentera, 15 tahun, 20 tahun, mereka khabarkan kepada kita bahawa mereka tak pernah pun mengundi masa pilihan raya. Siapa yang pangkah bagi pihak mereka? Ini isu-isu yang sebenarnya, jika sekiranya Barisan Nasional jujur dan SPR ikhlas, tuntutan bersih itu adalah perkara yang straightforward. Perkara yang munasabah. Sebab itu,
apabila ke bawah duli Tuanku Sultan Mizan menerima menghadap 3 wakil bersih, Tuan Haji Zaid Kamarudin, Pak Samad Said dan Ambiga. Pertemuan 45 minit itu, Tuanku Agung berkenan untuk menerima tuan kita dan menyampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Najib pada keesokan harinya, sambil yang di-Pertuan Agong menasihati supaya Bersih dapat kiranya menimbangkan untuk mengadakan perhimpunan secara aman dan di stadium. Kita terima nasihat itu. Datuk Najib pun kata, pilihlah mana-mana stadium, nescaya kerajaan benarkan. Kita pilih Stadium Merdeka. Datuk Najib kata tak boleh. Isunya mudah sangat. Percubaan wakil-wakil Bersih untuk berjumpa Datuk Najib. Datuk Najib mengelakkan diri untuk bersemuka. Sebaliknya, diarahkan pasukan polis Diraja Malaysia, khususnya Ketua Polis Negara dan timbalannya, untuk melakukan pelbagai langkah-langkah kekangan, halangan, sekatan, tangkapan. Sehingga menjelang 9 Julai, hampir 200 orang kena tangkap. Dari Perlis sampai ke Sabah. Bukan kesalahan mencuri. Bukan kesalahan merompak. Bukan kesalahan merogol. Bukan kesalahan membunuh. Satu-satunya kesalahan mereka ialah pakai baju kuning. Pakai baju kuning, tangkap. Pakai baju kuning, tangkap. Sebab, katanya baju kuning dengan tulisan Bersih adalah datangnya simbol kumpulan haram. Bersih adalah kumpulan haram. Kalau Bersih kumpulan haram, mana mungkin yang di-Pertuan Agong sudi dan berkenan terima menghadap? Kalau kumpulan haram yang mengancam keselamatan negara, tiba-tiba Agong berkenan untuk menghadap, sudi terima menghadap, maknanya Bersih bukan kumpulan haram. Kalau Bersih bukan kumpulan haram, maknanya arahan daripada UMNO Barisan Nasional yang mengatakan Bersih itu haram adalah satu propaganda politik, tanda kerajaan yang semakin takut, menunggu saat untuk tumbang dan jatuh. Bersih menuntut supaya sepanjang tempoh kempen, jabatan kerajaan jangan ikut terbabit. Jabatan pelajaran, jabatan kesihatan, kemas, seranta, jabatan orang asli, polis cawangan khas, intelijen tentera, majlis keselamatan negara, rela. Masa kempen, jangan campur tangan, jangan turun padang. Pilihan raya maknanya parti lawan parti. Jabatan itu adalah jentera kerajaan. Bila jentera kerajaan turut membantu parti pemerintah, artinya padang permainan tidak sama rata. Di negara yang mengamalkan demokrasi bebas dan matang, tidak ada langsung aktiviti jabatan kerajaan. Jauh sekali parti pemerintah mengumumkan projek. Kalau ada parti pemerintah mengumumkan projek masa kempen pilihan raya, SPR akan membatalkan kemenangan parti pemerintah. Ini berlaku di Thailand, jiran kita di utara. Ini berlaku di Indonesia. Ini juga amalan di Turki. Bahkan Bangladesh sekalipun. Demokrasi kita masih lagi demokrasi yang tidak seimbang. Siang tadi, ketika Perdana Menteri pulang dari bercuti di beberapa negara, dia pergi ke London, dia pergi ke Vatican, jumpa Pop. Dia disambut oleh penyokongnya di bilik bunga raya, bilik VIP di lapangan terbang KLIA. Dalam ucapan kepada penyokong, Datuk Najib kata, saya berterima kasih kepada isteri saya dan anak-anak saya kerana mereka sanggup korbankan cuti mereka dan ikut saya balik.
Saya sepatutnya bercuti di Itali. Datuk Najib terima kasih kepada Rosmah dan anak-anak, kerana sepatutnya Datuk Najib dan Rosmah lepas pergi ke Vatican Rome, dia tak balik lagi. Dia patut sambung cuti. Ketika rakyat ikan kembung mahal, ikan sela mahal, barangan mahal, dia bercuti mewah di Itali. Dan dia ucap terima kasih kepada Rosmah. Yang belum lagi menjawab satu soalan pun, mana dapat duit beli cincin sampai harga 70 juta. Dia belum jawab lagi. Mana datang duit beg tangannya saja harga 300,000. Dia belum jawab lagi, senyap sepi. Itali atau Rome adalah kota fashion terkemuka dunia. Berbelanja mewah lah Rosmah. Beg tangan, kasut. Yang dia tak beli satu je, kain tudung. Hak lain semua dia akan angkut. Dalam ucapan Datuk Najib tadi dia beritahu, ketika dia berada di London, Perdana Menteri England, namanya David Cameron, bertanya kepada Najib tentang bersih. Datuk Najib jawab bahawa bersih itu saya dah pun tawarkan pada mereka stadium, tapi mereka tak mau. Dia boleh bohong macam tu tadi. Bila masa dia tawarkan stadium pada kita? Yang kita tahu dia kata mintalah mana-mana stadium. Kita akan benarkan. Kita kata stadium Merdeka. Dia kata tak boleh. Bila Perdana Menteri England tanyakan tentang bersih, dia kata kumpulan ini nak jatuhkan kerajaan secara kekerasan. Saya dah benarkan mereka guna stadium. Mereka tak mau. Yang pertama. Yang kedua dia kata mereka ini melakukan provokasi. Maknanya mengganggu, mengacah-acah, mencabar polis. Padahal polis saya tak sentuh pun mereka. Oh, polis sentuh mereka. Tak sentuh mereka. Pengawal peribadi Anwar Ibrahim yang namanya Fayad, yang patah tulang pipi itu, dan terpaksa berjahit pipinya kerana luka yang dalam, itu sebab jatuh sendiri. Khalid Samad, ahli Parlimen PAS Shah Alam, terpaksa berjahit luka di bahagian belakang kepalanya, itu kerana terantuk dinding. Adapun Tuan Haji Mat Sabu sehingga dimasukkan besi pada bahagian lututnya, itu terpelecok sendiri. Dia nak bohong dengan siapa Perdana Menteri ni? Untuk dia sesuai pantun Melayu lama, siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong jadi Perdana Menteri. Yang jelas ialah dia terpaksa menjawab dengan Perdana Menteri England. Sebab di England demonstrasi itu perkara biasa. Perkara biasa. Beberapa bulan lepas ketika Parlimen England bersidang, saya sempat menghadirinya. Ada satu isu waktu itu mengenai cukai yang dikenakan oleh kerajaan David Cameron ini, yang dinaikkan cukai ke atas rakyat. Rakyat bantah. Mereka berhimpun depan Parlimen. Dan polis tak kacau pun. Lepas mereka berhimpun 2 jam, 3 jam, mereka bersurai. Jadi bila berlaku di Malaysia, perhimpunan aman, tiba-tiba kena gas, tiba-tiba kena pukul, kena tendang, luka parah, ada yang mati. Alih-alih Datuk Najib kata di Malaysia kita tak boleh benarkan perhimpunan. Kalau berlaku perhimpunan, kecoh dan huru-hara. Huru-haranya sebab polis tembak gas. Kalau polis tak tembak gas, tak ada apa. Cara pemimpin UMNO berfikir masih cara lama. Negara kita ni ada undang-undang. Rukun negara ni, saya masih ingat. Waktu saya darjah 4, maka kami, rakyat Malaysia, berikrar
Lepas tu ada 5 perkara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Keluhuran perlembagaan maknanya negara kita ini mempunyai asas undang-undangnya, perlembagaan yang sangat luhur. Perlembagaan maknanya satu kontrak sosial di antara kerajaan dengan rakyat. Dan dalam kontrak sosial yang namanya perlembagaan ini, ada satu perkara, namanya perkara 10. Dalam perkara 10 itu menyebut, rakyat Malaysia bebas berhimpun secara aman. Bebas berhimpun secara aman. Maknanya tak bawa senjata, tak bawa parang, tak bawa kapak, tak bawa lembing, tak bawa tombak, tak bawa buluh runcing, tak bawa senapang, tak bawa senjata api. Itu maknanya niat kita berhimpun secara aman. Dan kita dibajamin hak dalam perlembagaan. Seperti mana prinsip dalam rukun negara. Keluhuran perlembagaan. Malangnya yang tak hormat dengan perlembagaan, UMNO, Barisan Nasional. Itu masalahnya. Maka diberikan wajah hodoh kerana mereka menguasai surat khabar dan TV terhadap kumpulan bersih. Tapi alasan mereka itu bersimpang siur, terlalu banyak dan tak konsisten. Kenapa mesti sekat bersih? Mereka nak hidupkan komunis. Kenapa mesti sekat bersih? Mereka mengundang kuasa asing menjajah. Kenapa mesti sekat bersih? Bersih diketuai oleh seorang Hindu yang anti-Islam. Kenapa mesti sekat bersih? Mereka nak simbolkan huru-hara. Kenapa mesti sekat bersih? Mereka menderhaka kepada agung. Macam-macam hujah dia. Yang mana satu ni? Beberapa hari sebelum perhimpunan, saya tengok Ketua Polis Bandaraya, pemangku masa itu, Datuk Amar Singh, buat sidang media. Ada berapa parang di atas meja. Kemudian ada bom molotov koktail, bom buatan tangan. Dan beberapa helai t-shirt bersih. Terus Datuk Amar Singh kata, ini bukti bahawa kumpulan bersih ada niat menimbulkan huru-hara. Dalil, baju bersih. Padahal sebelum itu, polis tangkap dan himpun baju bersih. Kalau dah polis rampah baju bersih, apa sangatlah yang menghalang perkara ini direka untuk bagi tahu dengan rakyat bersih jahat. Itu kan taktik lama, taktik 50-an, 60-an. Takkan nak pakai lagi taktik tu. Ulu parang pula warna dia, warna biru muda. Keadilan lah tu. Warna merah DAP. Hulu parang tu warna hijau, pas. Tak ada hulu parang warna hitam, tak ada. Warna pun dipilih elok aja. Sampai macam itu, siapa yang reka benda ni? Saya masih ingat beberapa tahun lepas, berceramah dengan Tok Guni Aziz di kampung Kubang Bok, Kuala Ketil, Kedah. Petang tu majlis minum petang. Malam berceramah. Saya, Tok Guni Aziz, Haji Mahfuz Omar. Belum Datuk masa tu. Saya wakil rakyat lunas. Minum petang tu pun kita dah tak boleh masuk kawasan tu dah. FRU Kepung di bawah OCPD Baling, Kedah. Kepung, tak boleh masuk. Petang. Malam, oleh kerana kita buat di kawasan surau, kita boleh masuk surau. Siapa yang boleh datang, datang. Siapa yang tidak, terhalang, tak sampai. Kita ceramah. Tengah-tengah ceramah, terak polis terbakar. Esok masuk utusan Malaysia, pembangkang bakar terak polis. Dan polis kena simbah cuka getah. Saya masih ingat lagi arwah Ustaz Fadil jadi ketua pembangkang. OCPD Baling kata, pembangkang curah polis dengan cuka getah menyebabkan gatal. Gatal-gatal kulit. Ustaz Fadil kata, apa polis Kedah ni kebal ke apa? Cuka getah ni kalau kena kepada kulit lembu sekalipun, nescaya nampak tulang lembu tu. Punya bahaya cuka getah ni. Tapi kena polis ni cuma gatal saja. Hebat dia. Hebat. Dari petang dia kawal, kita tak boleh sampai dalam kawasan itu, tiba-tiba malam terak dia terbakar. Ini bukan cerita baru. Zaman Khomeini menentang Shah Iran,
Polis Sabak, polis rahsia Syah Iran, dia sanggup bakar panggung wayang. Orang yang berada dalam panggung mati beratus-ratus, besok TV dan surat khabar Iran siarkan ini kerja penyokong Khomeini. Itu semua taktik dalam kocek kita lah. Tak usah ada gunalah helah tu. Dan terbukti bila 9 Julai selesai, tak ada pasu bunga yang pecah. Tak ada cermin kereta yang pecah. Tak ada. Menunjuk bahawa kita daripada niat awal aman, aman dan aman. Cara kita dilayan itu oleh arahan pemimpin UMNO yang dilaksanakan oleh Ketua Polis dan Timbalan Ketua Polis Negara. Cara layanan itu keras. Hari ini dia terpaksa menjawab. Satu dunia cerita tentang Malaysia ialah cerita tentang keganasan polis ke atas peserta himpunan. Polis kena jawab. Akhirnya dia sendiri kena buat jawatan kuasa siasatan. Dia sendiri tubuhkan 6 jawatan kuasa siasatan. Lepas tu dia umumkan. Dia tak langgar mat sabu, dia tak tembak gas, dia tak tendang, dia tak serang hospital, dia tak, semua dia tak. Jadi kesimpulan, polis bersih. Macam tu je. Elok saja. Ya. Jadi kita tak peliklah hal itu. Nak harap apa? Dia sendiri buat siasatan. Ya. Datuk pengarah ketenteraman awam, Datuk Saleh Rashid. Dulu dia OCPD Kulim, masa saya jadi wakil rakyat lunas. Bertembung manjang, tak ada pintu rundingan. Naik pangkat dia sampai jadi pengarah ketenteraman awam. Dia boleh buat kenyataan, Mat Sabu berlakon dia. Setahu dia adalah luka sikit. Padahal Mat Sabu dah jalani pembedahan, masukkan skru. Keluar dalam surat khabar pun. X-ray, lutut Mat Sabu tu keluar dah. Tapi main dengan Datuk Mat Rashid ni, dia jenis tak peduli langsung. Dia fikir dia saja betul. Dia boleh buat kenyataan, setahu dia lutut adalah luka sikit. Saya pun tak tahu kenapa Mat Sabu naik kursi roda. Bahaya kalau negara kita ni ada pegawai tinggi polis yang tak ada sifat ihsan dalam diri dia. Bahaya. Cukup bahaya. Ya. Sebab itulah peristiwa ini menyebabkan Barisan Nasional berada dalam keadaan bertahan. Hari ini kalau pilihan raya dibuat, kerusi bandar dan separuh bandar, Barisan Nasional pakai tak boleh nak angkat muka. Dia tak boleh nak lawan dengan maklumat yang pantas melalui internet, Facebook, Twitter, blog. Dia tak boleh nak lawan. Anak-anak muda yang celik maklumat melalui sumber ini bercerita dengan keluarga mereka di kampung. Sekarang Barisan Nasional terpaksa buat repair job, terpaksa baiki image dia. Datuk Najib juga terpaksa jawab isu-isu ni saja. Tak ada lagi dah Economic Transformation Program, National Key Result Area, Key Performance Index, New Economic Model. Tak ada dah. Dia kena jawab bersih. Polis tak ganas, polis tak sentuh, kita okey, polis dia kena jawab yang tu aja. Dia terpaksa menari mengikut lagu kita. Dia kena menjawab sekarang ini. Oleh kerana itulah hadirin dihormati sekalian, saya secara peribadi melihat pusingan sekarang adalah pusingan untuk kita. Peluang sekarang adalah peluang untuk kita. Cara Barisan Nasional, kita katakan masih lagi cara lama. Datuk Najib sebut tadi dalam ucapan dia di bilik VIP Bunga Raya, lapangan terbang KLIA, dia kata Barisan Nasional mesti terus dipilih oleh rakyat. Kerana kita mempunyai rancangan jangka panjang masa depan. Dan kita sediakan peruntukan berbilion ringgit. Tengok cara dia fikir. Bilion ringgit dia fikir yang tu aja. Ya. Yang rakyat sekarang ni,
tumpukan ialah pertama, kenaikan kos kehidupan. Itu yang menjadi keluhan rakyat. Yang rakyat tuntutkan sekarang ialah mahasiswa yang habis belajar universiti. Tak ada jaminan peluang pekerjaan. Sesudah itu, ibu bapa terpaksa bayar pinjaman PTPTN. Ini isu di hadapan kita. Yang menjadi isu kepada rakyat sekarang ialah peluang pekerjaan. Kemudahan untuk memiliki rumah mampu milik. Kemudahan perkhidmatan kesihatan yang murah dan berkualiti. Itu keperluan-keperluan rakyat. Yang Najib cerita, projek bilion-bilion. Sebab itulah terputus antara perik jerih, kesusahan, kesengsaraan rakyat dengan dia yang berada di awang-awangan. Kerana dia terpaksa sibuk mempertahankan kedudukan dia. Sebarang pandangan yang berbeza akan dihukum. Jadi, Dr. Syed Azman peguam Perancis, William Borden. Bulan 9 ni, Mahkamah Perancis akan melantik seorang hakim bagi mendengar perbicaraan isu rasuah pembelian kapal selam oleh kerajaan Malaysia yang dibuat masa Najib jadi Menteri Pertahanan. Beli kapal selam dari syarikat Perancis, DCNS. Beli kapal selam itu perkara biasa. Tak jadi kesalahan. Yang jadi kesalahan di undang-undang Perancis ialah bila beli kapal selam kena bayar duit rasuah. Itu jadi kesalahan. Perkara itu Pakatan Rakyat bangkitkan dalam Parlimen. Tapi kerajaan Malaysia jawab dalam Parlimen Malaysia, bayaran 500 juta kepada syarikat Perimekar dan Ombak Laut itu bukan rasuah. Itu adalah sebahagian daripada pakej pembelian. Jadi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah langsung tak siasat. Walaupun membabitkan pembayaran 500 juta duit rakyat Malaysia. SPRM tak minat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah cuma minat siasat Ahmad Syarbani, pegawai kastam. Dia cuma minat siasat Bank Hawk, setiausaha kepada Exco, Pakatan Rakyat Selangor. Yang itu dia minat nak siasat. Yang 500 juta ni dia tak minat langsung nak siasat. Akibatnya, sekumpulan rakyat Malaysia kemudian mengadu perkara ini kepada pihak berkuasa Perancis. Pihak berkuasa Perancis, polisnya, Suruhanjaya, rasuahnya bukan macam tempat kita. Tempat kita kalau membabitkan pemimpin UMNO Barisan Nasional, fail tak bergerak. Tapi di Perancis, fail bergerak macam biasa. Maka peguam yang bernama William Borden ini melakukan penyiasatan dia. Hasil siasatan itu dia nak datang ke Malaysia. Dia dah sampai dah malam tadi di Pulau Pinang. Malam ini sepatut di Petaling Jaya dan besok di Ipoh. Tujuan dia datang ialah dia nak bercerita hasil penemuan dia. Antaranya dia nak cerita siapa orang besar di Malaysia yang mendapat habuan duit komisen rasuah ini.
Antaranya dia nak ceritakan siapa yang naik kapal terbang bersama Altan Tuya dan Razak Baginda dari Kuala Lumpur ke Macau. Ada seorang lagi yang bernama Abdul Razak. Kita tak tahu siapa nama dia. Kita kalau naik kapal terbang antarabangsa, pergi luar negara, nama kita tu dia je terbalik. Kalau nama saya Saifuddin Nasution Ismail, tiket Kuala Lumpur London, yang keluar dalam tiket saya Mr. Ismail. Saifuddin Nasution tak ada. Tiket yang peguam Perancis ni jumpa ni, maklumat yang naik bersama dengan Razak Baginda dan Altan Tuya ialah Mr. Abdul Razak. Jadi kita tak tahu siapa Mr. Abdul Razak. Peguam Perancis tu nak datang cerita yang itulah. Tak sempat cerita. Tadi tengah hari dia ditahan di lapangan terbang KLIA. 11:30 malam ini, baru 20 minit tadi, dia dihantar pulang ke Paris bersama isterinya. Penerbangan 11:30 malam ini juga. Dia boleh tutuplah mulut peguam tu di sini. Tapi bila perbicaraan bermula bulan 9, utusan Malaysia tak lapor. RTM tak minat. Utusan Malaysia RTM cuma minat K. Anwar Ibrahim aja. K. Najib dia takkan lapor. Tapi macam mana utusan dan RTM nak sekat bila perbicaraan bulan 9 di Mahkamah Perancis nanti? Macam mana RTM dan utusan Malaysia nak sekat bila Mahkamah Perancis sapina Datuk Najib dan Razak Baginda untuk muncul bagi keterangan di mahkamah di Perancis? Macam mana dia nak sekat? Sebelum itu berlaku, peguam ini dihalau balik dulu. Dihalau balik. Ini negara apa ni? Tak boleh ada pandangan berbeza. Radio, TV, surat khabar mesti cerita puji-pujian sahaja. Akibatnya rakyat di bawah yang bergantung pada sumber propaganda Barisan Nasional, dia tak tahu berita di sebelah pihak lagi. Peguam yang dia halau balik ni peguam tersohor. Berita ini sudah tentu mendapat liputan antarabangsa besok. Kalau pelabur tak datang ke negara kita bukan sebab Pakatan Rakyat. Pelabur tak datang kerana perbuatan pemimpin Barisan Nasional sendiri yang tak boleh menerima kritikan. Pelabur kalau nak datang, jalan raya, pelabuhan, sistem bank, sistem pengangkutan, lapangan terbangnya yang cekap, rakyat yang boleh berbahasa Inggeris dan ada kemahiran bekerja, itu semua okey dah. Negara kita ada. Tapi yang mereka tak yakin dengan kita ialah sistem undang-undang kita. Yang mereka tak yakin ialah jaminan kerajaan boleh bagi kebebasan kepada rakyat. Yang mereka tak yakin ialah berapa terbuka kerajaan untuk menerima kritikan dan pendapat yang berbeza. Bab ini mereka tak punya keyakinan. Kerajaan kita tak boleh kata bahawa bila kita turun belarak jalan raya, pelabur lari. Tak betul. Di Bangkok, Thailand itu, sekejap baju merah, lepas tu baju kuning, lepas tu baju merah, lepas tu baju kuning. Berlaku pula berbulan-bulan. Dia tawan bandaraya Bangkok. Mari laporan pelaburan dunia, Thailand mengatasi Malaysia. Walaupun demonstrasi berbulan-bulan. Di Jakarta, kemarin dulu, pasaran saham Jakarta nombor 1 di Asia Tenggara. Walaupun demonstrasi berlaku selang sebulan, berlaku demonstrasi di Jakarta. Tak jadi isu. Pelabur datang. Malaysia ni demonstrasi tak boleh. Pelabur tak datang juga. Dia tak boleh bodohkan rakyat kita lagi. Bab itu. Dia tak boleh. Pelabur nak tengok sistem politik yang matang. Pelabur takkan datang kalau
surat khabar dan TV cuma propaganda kerajaan semata-mata. Dia tak mau. Tuntutan demokrasi yang matang inilah yang dituntut oleh kita. Tapi kalaulah orang yang nak bagi pendapat berbeza. Datuk Najib kata dia bagi tahu Perdana Menteri England David Cameron. Dia kata pembangkang berkempen tiap-tiap malam. Dia kata kita tak kacau. Dia kata gitu. Tiap-tiap malam kita tak kacau, dia kata. Betul masa ceramah kempen macam ni dia tak kacau. Balik nanti baru dia kacau. Balik nanti dapat telefon. Saya polis Kuala Kerau telefon. Tadi dalam perjalanan sini rumah saya telefon. Apa dia? Ada surat pula daripada OCPD Pasir Mas. Kemudian 2 hari lepas OCPD Pasir Putih. Jadi OCPD ni, pejabat ni telefon selepas ceramah kita. Nak siasat bawah apa? Akta hasutan. Bawah apa? Akta itu, akta ini. Yang itu Datuk Najib tak cerita dengan Perdana Menteri England. Dia tak cerita. Ya. Ini sedang berlaku. Itu tak termasuk dia tak kira nak keluar waran tangkap lagi tu. Kemarin saya hubungi Datuk Sri Anwar, nama dia antara 13 nama. Noor Ibrahim, Nurul Izzah, Samad Said, Husam Musa, keluarlah nama. Nak tangkap lagi. Yang itu Datuk Najib tak cerita kepada Perdana Menteri England. Kalau cerita, Perdana Menteri England tahu. Jadi hal inilah ya, yang kita nak beritahu rakyat. Datuk Najib balik tadi, besok dia nak ada di Perlis dan Kedah. Biasanya kalau Perdana Menteri turun, habis cikgu-cikgu, jabatan kerajaan semua tak boleh buat kerja sehari. Kena dengar Perdana Menteri cakap. Maka 10,000 datang, 15,000 datang. Dengar Perdana Menteri. Okey, tak ada masalah. Sebagai Perdana Menteri, dia layak untuk jemput penjawat awam ke cikgu nak dengar dia syarah. Cakaplah. Pada masa yang sama, jangan sekat kita. Di Terengganu tak apa lagi. Di Selangor hari ni, di Padang pun tak boleh, di Dewan pun tak boleh buat ceramah. Siapa jadi ketua UMNO Selangor? Datuk Najib. Di Padang pun tak boleh, di Dewan pun tak boleh. Tambah nak pasang skrin, langsung tak boleh. Polis kepung. FRU kepung. Tak boleh berceramah. Di mana? Selangor. Johor, tak boleh. Kalau namanya Anwar Ibrahim, tak boleh. Kalau nama Ibrahim Anwar, mungkin boleh. Kalau di Johor hari ni, tak kira lah buat di markah PAS ke, di kelab mana ke, tak kira. Kalau namanya Anwar Ibrahim, terus tak boleh. Sebelum Anwar Chua Ju Ming ceramah, okey. Mazlan Aliman, okey. Seterusnya, penceramah terakhir kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar baru Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat habis. OCPD akan naik. Terus alihkan mikrofon, minta maaf Datuk Seri, kami terima arahan Datuk Seri tak boleh bercakap. Itu dia. Saya kena cerita sini sebab RTM tak cerita ya ni. Utusan Malaysia tak bagi tahu. Datuk Najib boleh keluar mana pun tak apa. Kamu nak cakap, cakaplah. Jangan sekat kita bercakap. Ya. Itu belum kita sebut contoh-contoh penggunaan jabatan kerajaan, belum lagi. Kalau di Kelantan, ada satu tugas baru. Polis Diraja Malaysia. Kerja dia himpun cikgu-cikgu. Kurung di Dewan. 8 pagi, 2 petang. Untuk dengar ceramah daripada seorang pegawai tinggi Bukit Aman. Nama Dr. Abdul Rahman, orang Kelantan. Apa dia buat? Dia tayang video Anwar Ibrahim kepada cikgu-cikgu agama ni. Jekof, guru agama, guru kapuan semua. Setiap pintu Dewan, polis jaga. Nak pergi tandas, polis iring sampai ke tandas. Lepas tu masuk balik. Nak balik tak boleh. Atas nama taklimat keselamatan negara. Dia buat di Bacok, dia buat di Pasir Putih, dia buat di Macang. Jadi satu kerja baru pula polis. Edor video lucah tak salah sekarang ni.
Tak salah. Kalau ada meniaga pasar malam, niaga video lucah, tak payah sorok, letak atas meja. Sekarang tak ada dah. Bebas sekarang. Polis tak kacau. Jangan pakai baju kuning aja, polis marah. Baju kuning mencemarkan pikiran dan menyebabkan budaya bangsa kita runtuh. Tengok video lucah tak apa, polis tak kacau pun. Halal. Cukup halal. Undang-undang dah terbalik dalam negara kita ni. Undang-undang terbalik. Kemudian dia lakonlah 3 orang tu dapat hukuman. Hukuman pula ringan, RM1,000, RM1,500. Oh. Bila hakim jatuh hukuman pada datuk-datuk tu, peguam negara tidak merayu balik supaya hukuman itu ditambah lagi, tak merayu. Sebab Datuk SK, Rahim Tambici dan Syu'il Azim telah berjasa besar kepada UMNO, mengaitkan Anwar Ibrahim dengan tuduhan melakukan zina, walaupun hukum agama ni tak dipenuhi. Hukum agama kata 4 saksi. 4 saksi itu saksi yang adil, bukan fasik, tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Tiba-tiba yang jadi saksi menuduh Anwar ini adalah Datuk SK dan juga Mujahid terulung Rahim Tabici. Dan Syu'il Azim, 3 orang, bukan 4. Islam kata 4, ini cuma 3. Tapi kerana jasa mereka besar, UMNO julang mereka. Mereka boleh bersumpah dalam masjid, dikawal oleh polis dan dipinjamkan jaket kalis peluru. Dikawal oleh polis. Tapi Datuk Najib kata kerajaan tak terlibat. Kalau tak terlibat, kenapa polis jaga? Kenapa pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah pun ada situ juga? Pengarah Jabatan Agama Islam, ingat Datuk Syed Mat Ali yang saya serang dalam parlimen guna duit zakat untuk bayar duit lawyer. Dia kena sama dengan Anwar Ibrahim, dia bayar lawyer, kemudian lawan dalam mahkamah, Anwar kalah. Dia guna duit zakat untuk bayar yuran peguam dia. Ini pengarah Jawi. Masuk asnah mana saya pun tak tahu. Pengarah Jawi pun ada juga menemani datuk-datuk 3 orang. Sebab jasa mereka aibkan Anwar, fitnah Anwar, serang maruah dan nama baik Anwar, kehormatan Anwar, itu jasa besar. Mereka dihukum RM1,000 denda, RM1,500 denda. Peguam negara tidak pun merayu supaya hukuman ditambah lagi. Tak ada. Oh ya. Bila Razak Baginda dibebaskan daripada kes Al-Tantuya, 2 pengawal peribadi Najib disabitkan kesalahan, penasihat Najib Razak Baginda bebas, peguam negara tak rayu pun atas pembebasan itu. Tapi kalau rakyat kecil, rakyat biasa, saya masih ingat beberapa kes demonstrasi, mahkamah bebaskan kawan-kawan kita. Peguam negara merayu supaya mahkamah bercara balik. Sampai macam itu sistem keadilan dalam negara kita. Kita cuma ada satu pilihan untuk betulkan sistem ini. Untuk betulkan perjalanan sistem pilihan raya, untuk betulkan ketimpangan dalam institusi polis, untuk betulkan kerosakan dalam institusi media, surat khabar, untuk betulkan kerosakan dalam institusi hakim dan mahkamah. Kita cuma ada satu pilihan. Barisan Nasional, kita kena turunkan daripada tampuk kuasa. Itu juga cara dia. Tak ada pilihan lain buat kita. Mengekalkan UMNO Barisan Nasional, maknanya malapetaka berterusan kepada generasi kita yang akan datang. Menjadi kewajipan kita untuk membetulkan keadaan ini. Di Terengganu, tempat kita ceramah ini namanya Don Batu Buruk. Kita kena pertahankan kemenangan. Tempat kita ceramah ini ialah Parlimen Kuala Terengganu. Kita kena pertahankan kemenangan. Dan menang kawasan-kawasan yang belum kita menang. Supaya kemenangan di Terengganu mencerahkan peluang kita untuk bergerak menguasai Putrajaya. Kewajipan saya di Kelantan ialah pertahankan kemenangan di negeri Kelantan. Membantu kemenangan kita di Kedah.
di Pulau Pinang, di Selangor, di Perak, dan tambah kerusi di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, supaya peluang kita untuk mengambil alih itu menjadi lebih baik. Ini sasaran kerja kita, tak kira bila pun Najib nak umum bubar parlimen. Tugas kita adalah tugas yang berterusan. Sebarkan maklumat, tingkatkan aktiviti, dekati masyarakat. Saya fikir insya-Allah satu masa nanti kemenangan itu semakin hampir menjadi milik kita insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.